Tanya pasal Tuhan, tengah-tengah aku tak jawab. Pasal apa? Bukan dia gerak pergi kat dia. Bukan dia keluar dari dia. Nak pergi kat dia pun tak boleh, nak keluar dari dia pun tak boleh. Sebab tu, siapa habaq dia beriman, bohong. Tuhan dulu kan iman dia dulu. Noh. Hei, penin ni. Okey. Dia diri, kita habaq diri lah pada bahasa tau. Pada hakikat bukan diri kot. Dia diri yang tidak pernah diketahui oleh siapa-siapa pun. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Darjah. Ketua Darjah. Mak Renjong. Dia tidak pernah diketahui oleh sesiapa dan sesiapa pun tidak boleh mengetahui dia. Sebab tu kalau kita faham konsep ni, kita tidak pernah beramal kepada dia. Kalau kita tak faham konsep ni, kita pun nak buat amal lah kat dia. Orang yang faham konsep ni, Tuhan kata, sesiapa pun tidak boleh beramal kepada aku dan aku tidak boleh disujud, aku tidak boleh disembah oleh sesiapa pun dan siapa pun tidak boleh menyembah aku. Sebab apa? Aku dengan dia sama. Sama tapi tak serupa. Tuhan dengan kita sama tapi tak serupa. Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap tapi hamba tidak boleh menjadi hamba melainkan mesti dengan Tuhan. Inilah konsep dia. Oleh kerana dia tidak diketahui, dia ingin dia tak diketahui. Maka dia maulah dia diketahui. Okey. Dia tidak pernah dilihat dan dia mau dia dilihat. Dia tidak pernah disaksi. Dia tidak pernah dikenali. Dia mau dia dikenali. Tuhan tidak pernah disebut dan dia mau dia dia cipta apa? Dia ciptalah Muhammadur Rasulullah. Dia cipta seawal-awal perkara seluruh alam ni. Alam tak ada. Kita tak ada. Alam tak ada. Apa pun tak ada. Yang ada, ingatan. Yang ada ketika tu ingatannya. Ingatan terhadap yang boleh mengingati. Ingatan terhadap yang boleh mengingati. Maka yang boleh mengingati ketika itu adalah Muhammad. Dia buatlah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Apa dia Nur Muhammad tu? Nur Muhammad tu adalah ilmu. Nur Muhammad itu adalah akhlak. Nur Muhammad itu adalah pengetahuan, perangai. Nur Muhammad itu kepribadian. Nur Muhammad itu sifat. Maka dia terbitlah Nur Muhammad. Bukan Muhammad yang bernama Muhammad bin Abdullah tu. Bukan yang tu. Ni daripada Tuhan tu. Dia cipta bukan ambil daripada Tuhan lain. Mai kat aku nak buat benda ni. Dah. Dia menerbitkan kebesaran dia. Keluar mai yang bernama Muhammad. Muhammad ni lah yang dapat mengenal. Muhammad ni lah yang dapat menyaksi. Muhammad ni lah yang dapat mengetahui. Oleh kerana Muhammad ni dia mengenal, dia menyaksi, dia mengetahui, maka Muhammad ni lah yang menyebut. Maka dialah menyebut Allah. Muhammad ni lah. Oleh kerana penyaksian Tuhan kepada Muhammad ini sangat-sangat istimewa, terbitlah alam. Alam ni keluar kerana Tuhan tengok Muhammad ni. Kita ni pun keluar kerana Tuhan tengok Muhammad ni lah. Sebab tu Tuhan kata tak salah ni. Selawat kat Muhammad sudahlah. Hang selawat dekat Muhammad semua daripada aku pikang. Selawat kat dia. Selawat tu apa? Menyaksi karakter. Menyaksi karakter dan menyaksi sifat-sifat Muhammad tu. Melihat sifat tu. Di mana dia berdiri? Pada pengetahuan yang ada tu. Muhammad ni berdirilah.
Tengok sini, tengok Muhammad tu. Apa dia? Akhlak dia sangat ada dua akhlak Muhammad ni. Pertama, hablum minallah. Ni akhlak Muhammad ni. Dia cukup jaga hubungan dengan dia cukup jaga sungguh. Kedua, hablum minan nas. Dengan manusia dia cukup jaga. Sebab hubung kait tu dia cukup kuat. Jadi Muhammad inilah yang menzahirkan kehambaan ni. Menzahirkan nilai-nilai hamba Muhammad ni. Maka dia jaga. Paling besar dia jaga tentang Tuhan tu sendiri. No. Apa dia? Tidak boleh kita engkar. Tidak boleh kita berpura-pura. Tidak boleh kita menduakan. Tidak boleh kita meringankan. Muhammad habaq ni kat kita 23 tahun lebih habaq tentang perkara ni, dan 13 tahun tu habaq sungguh-sungguh. No. Kita punyai bibit-bibit kehambaan, suka mencari satu kuasa yang kuat untuk kita bergantung. Muhammad kata, jangan cari hal lain. Carilah Allah. Carilah dia. Nak cari lagu mana? Cari pada kepribadian Muhammad itulah. Nak cari Tuhan, kita kena cari diri Muhammad tu. Sebab nyata Tuhan pada Muhammad tu. Di mana? Diri Muhammad tu di mana? Pertama, pada rasa lemah. No, pada rasa diri kita lemah. Tak usah duit hebat apalah. Kita cukup sedar tentang lemahnya kita. Tu diri Muhammad tu. Bila kita sedar kata kita lemah, automatik Tuhan tu kuat. Tak payah duk kalut dah pasal Tuhan tu. Kalut pasal kita ya. Sebab tu, nak kenal Tuhan, kenallah diri. Diri kita tu lemah. Bila kita mengaku diri kita lemah, automatik kita mengaku Tuhan tu kuat. Dapatlah tahu Tuhan di balik kita tahu diri kita. Kedua, kita ni bodoh. Cuba ambil tahu sungguh kata kita bodoh. Tuhan tu mestilah apa? Pandai. Dan kena tahulah kata kita ni miskin. Automatik Tuhan tu kaya. Dan kena tahu kata kita ni hina. Maka Tuhan tu mulia. Dan Allah itu kuat. Dia pandai. Dia kaya. Dia mulia. Di mana? Di kita. Sebab cari dia sampai bila tak jumpa. Dia kata, telah kami sempurnakan nikmat kami ke atas mereka. Kita dah terima dah benda tu semua. Jadi, senang je. Tak payah pergi tengok Tuhan tu. Tengok kita. Bodohnya aku. Tuhan kata pasal aku pandai. Kalau hang pun pandai sama, siapa nak bodoh? Cuba hang mengaku diri hang tu bodoh. Hang tak payah bang, memang aku pandai. Jadi Tuhan ni sempurnalah dia Tuhan. No. Dah buat tunjuk lah diagram-diagram semua. Dia Tuhan. Gelas ni. Ni Tuhan di sini. Allah Ta'ala di sini. Kita nak pergi lah kat dia. Usalli lillahi ta'ala. Betul? Nak pergi kat dia tu. Tapi dia kata, hang tak payah main kat aku. Hampir kat dia ni. Hampir dia kat dia ni, automatik aku pergi kat hang. Senang je. 3 jadi 1, betul tak? Betul tak? Dan dia kata, hu ahad. Aku yang satu ya. 3 hampa tu akulah. Apa? 3. Dia dulu mula. Dia mula dulu. Dia pandang mulia sangat tabik dia ni. Dia ni pula pandangan cukup mulia tabik pula kawan ni. Kawan ni nak pergi kat dia. Dia kata, hang tak payah main kat aku. Hang main kat dia ni. Hang ikut dia, hang buat perangai macam dia, automatik aku mesti ada dengan hang. Susah apa nak pergi kat Tuhan? Weh, kita ni nak cari Tuhan. Cari apa duduk dengan hang? Nak pergi cari, dia duduk tanah pergi lah cari. Kan? Dia ada di apa, Johannesburg. Kan? Dia ada di Maldives, dia ada di Acapulco ke, dia ada di mana ke.
Baru boleh pergi cari. Tuhan kata nak cari apa? Adakah hang? Hang tak boleh berakhlak melainkan aku mesti nyata di situ. Tapi bukan aku yang berakhlak. Yang berakhlak hang lah. Tapi nyata sebab akhlak tu milik aku, bukan milik hang. Hang rasa je, bukan miliki. Sebab tu semua yang ada tak kekal, semua bagi balik. Semua kita bagi balik, kita merasai je. Dan ketika merasai ni dua je lah. Kenal dengan siapa kenal Tuhan. Dari sini nak pergi Johor, dia naik kereta. Kan? Siapa tak kenal Tuhan, dari sini pergi Johor, dia naik basikal. No. Macam tu lah. Tapi pergi yang sama ke? Orang kafir ke orang Islam ke semua pergi kat Tuhan. Tapi tak kenal. No. Kafir Tuhan mana? Hak mengaku Islam tapi tak kenal. Bukan kafir Yahudi Nasrani, bukan tu. Ni hak ada Islam dah ni tapi tak kenal. Bila tak kenal dia wujud diri dia, dia mula lapis hijab diri dia, pandai dia hijab 2. Hebat dia hijab 3. Agak-agak sampai dia tua berapa hijab duduk dengan dia. Dia tak buang hijab tu, maka tetap jadi 2. Dia tak jadi. Tuhan kata, bagi tahu dekat semua manusia aku satu ya. Hang tengok hang ke, hang tengok aku ke, tetap hang tengok aku. Pasal satu saja. Jadi untunglah kalau siapa yang kenal. Untunglah. Cuma tak boleh kenal lah, lagi kita tak buang diri kita. Buang diri kita. Nak buang diri itu lagu benar ustaz. Biar duk rasa bodoh. Jangan rasa pandai berhijab. Dan rasa bodoh pun sebenarnya hijab. Tapi kurang-kurang boleh menampakkan 2 martabat. Martabat pandai satu, martabat bodoh satu. Martabat pandai tak duduk dekat pandai, dia duduk dekat bodoh. Hanya yang mengaku diri dia bodoh saja orang tu pandai. Orang yang mengaku diri dia pandai, hak tu lah bodoh. Cuba mengaku diri dia bodoh. Mengetahui tentang bodoh tu adalah satu pengenalan Tuhan kepada dia. Pandailah orang tu. No.